Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram menurut perspektif Islam, yakni pada tajuk halal dan haram dalam kehidupan Muslim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yakni pada tajuk ilmu sihir rasanya. Ya betul je. Ilmu sihir, muka surat 198. Betul. Nah, Betul. betul. Jadi kita masuk separuh ya saya tu. Ya. Yakni ilmu sihir berkaitan dengan ilmu sihir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilmu sihir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermaksud, dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan dirinya dan tidak bermanfaat buat mereka. Ini berkenaan dengan ilmu sihir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Yani wa yata'allam, dan mereka belajar. Maknanya ilmu sihir itu boleh didapati dengan cara belajar. Sebagaimana kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu tentang halal dan haram, kita belajar ilmu fiqh, ini hukum hakam, amali mukallaf. Kita belajar tentang ilmu akidah, kita belajar tentang ilmu tauhid, kita belajar ilmu tajwid, kita belajar ilmu di dalam agama, ataupun kita belajar ilmu yang lain, ilmu keduniaan, ilmu kemahiran. Mana ilmu? Begitulah ilmu sihir ni boleh dipelajari. Maknanya ilmu sihir itu adalah sesuatu yang wujud dan dipelajari, sehingga Allah Ta'ala menyebut wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini belajar ilmu sihir itu sesuatu yang berbahaya. Di antara bahayanya, bahaya boleh berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ilmu sihir itu tidak dapat manfaat, yakni tidak boleh memberi manfaat dunia dan akhirat, hatta ia adalah merupakan sesuatu yang boleh memberi mudarat dunia dan akhirat. Yakni belajar ilmu ini sepatutnya memberi manfaat dunia dan akhirat. Sama ada manfaat untuk dunia seperti ilmu kemahiran, dan yang lebih utamanya ilmu itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ilmu fiqh manfaat untuk kita beribadah, dan juga manfaatnya adalah untuk mendapat pahala di hari akhirat. Tetapi sihir, ilmu sihir ni dia tidak mendapat manfaat, hatta disebut oleh Allah, yang ini boleh membahayakan. Bahaya maksud di sini di antaranya adalah bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW mengkategorikan ilmu sihir sebagai dosa besar yang dapat merosakkan dunia secara umumnya, sekaligus menjadikan pelakunya terhina di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan juga penjelasan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ilmu sihir adalah dosa besar. Mengamalkan sihir adalah dosa besar. Menuju kepada untuk beramal dengan ilmu sihir, belajar ilmu sihir itu sendiri adalah dosa besar. Dan dia boleh merosakkan dunia secara umum. Maknanya boleh merosakkan. Dengan izin Allah, sihir itu boleh mengganggu ketenteraman manusia, boleh memberi mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu sihir itu tidak memberi mudarat secara sendiri, tetapi dengan izin Allah boleh jadi mudarat, sekaligus menjadikan pelakunya terhina di dunia dan akhirat. Orang yang beramal dengan ilmu sihir, di mana dia akan terhina dunia dan akhirat. Islam ada hukum kepada ilmu sihir ni. Orang belajar ilmu sihir dan beramal dengan ilmu sihir boleh dijatuhkan hukum bunuh, sebab dia dapat memberi mudarat kepada orang lain dengan izin Allah. Kita letak dengan izin Allah sebenarnya. Walaupun sebegitu, dengan mereka beramal ilmu sihir dan mempercayai sihir itu dapat memberi mudarat dengan bantuan syaitan, dosanya besar bagi pengamal sihir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanati wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud hindarilah 7 perkara yang menghancurkan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi suruh hindari daripada 7 perkara yang membahayakan, yang boleh memberi mudarat. Di mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan itu? Apakah yang dimaksudkan 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan itu? Di mana Rasulullah berkata asyirku billah. Yang pertamanya mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membahayakan, boleh memberi mudarat kepada seorang apabila mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni kadang-kadang dengan sebab apa? Menuhankan makhluk, dan kadang-kadang juga memakhlukkan Tuhan. 2 perkara itu boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana penjelasan yang panjang lebar ni kita boleh tengok dalam kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Yang dosa pertama yang ditulis Imam Az-Zahabi, dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang lebar keterangannya. Jadi kita boleh simpulkan bagaimana syirik berlaku, yakni menuhankan makhluk dan memakhlukkan Tuhan, jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya yang boleh membinasakan, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh manusia. Yang membunuh dengan cara yang benar ni, umpamanya orang tu memang kerja di tukang bunuh. Kalau satu orang tu memang sabit dengan kesalahan, dia kena bunuh, dan tukang bunuh itu melakukan perbuatan bunuh itu dengan sebab arahan, dengan sebab tanggungjawab tugasnya sebagai tukang bunuh, itu tidak berdosa. Contohnya satu orang yang disabitkan dengan kes bunuh, membunuh satu orang, di mana hukum Islam pun memang suruh dibunuh orang yang membunuh orang lain yang sabit dengan kesalahan membunuh, ada dia punya qarinah, ada dengan bukti dia membunuh, dia kena hukum bunuh. Yang ini boleh pelajari dalam bab al-qisas. Dan orang yang melaksanakan hukum bunuh itu tidak berdosa sebab tugas dia. Yang tidak bolehnya, kita ni sebagai orang awam tidak boleh membunuh orang lain walaupun kita tahu dia pembunuh. Tidak boleh. Hukum bunuh ni adalah bagi pihak pemerintah. Dan sesiapa yang membunuh orang lain tanpa hak, dia melakukan dosa besar. Dan juga di antara kebinasaan yang lain disebut oleh Rasulullah yang Nabi suruh hindarkan,
iaitu memakan barang riba. Sesiapa yang terlibat dengan riba, dia melakukan dosa besar, dan itu adalah sesuatu yang menghancurkan, membinasakan dia. Dan yang lain pula di antara yang ditegah oleh agama, dilarang oleh Rasulullah SAW, yang memakan harta anak yatim. Jangan sekali-kali kita memakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim seperti mana seumpama dia memasukkan bara api di dalam perutnya. Sesuap makanan ataupun harta anak yatim yang diambil dengan cara hak, yang bukan dengan cara yang hak, seperti dia memasukkan dalam mulutnya, yakni bara api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membinasakan, yang melarikan diri daripada medan pertempuran, dan di antara yang membinasakan juga menuduh zina ke atas wanita yang terpelihara dirinya, tidak mahu berbuat maksiat dan beriman. Ini adalah merupakan 7 perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ataupun 7 perkara yang suruh kita hindari. Ijtanibu, jauhkanlah as-sab'al mubiqat, daripada 7 perkara yang membinasakan. Dan di antaranya termasuk dalam perbincangan kita pada malam ni, yakni was-sihru ataupun as-sihru, yakni sihir. Sihir itu adalah merupakan amalan yang disebut sebagai dosa besar, dan disuruh oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhkannya, beramal ilmu sihir ataupun mendekati, mempercayai orang yang ada ilmu sihir. Dua-duanya adalah merupakan sesuatu kebinasaan. Para ulama berpendapat bahawa ilmu sihir adalah suatu bentuk kekufuran dan dapat mengheret manusia ke dalam kekufuran. Bahkan tukang sihir mesti dibunuh untuk melindungi masyarakat. Yang para ulama mengatakan ilmu sihir itu adalah merupakan kekufuran. Sesiapa yang mempelajari ilmu sihir, dia meletakkan dirinya ke dalam kekufuran kepada Allah. Dan kadang-kadang boleh mengheret manusia kepada kekufuran. Siapakah yang diheret? Orang yang mendekati orang beramal dengan ilmu sihir. Dia pergi jumpa orang yang belajar ilmu sihir, dia mempercayai tentang ilmunya. Dia tidak ada ilmu sihir, tapi dia pergi tanya kepada orang belajar ilmu sihir, menanyakan sesuatu ataupun meminta untuk diubati oleh orang yang beramal ilmu sihir. Yakni orang ini dapat diheretkan kepada kekufuran. Mencari ilmu dan beramal dengan ilmu sihir makna kekufuran. Seseorang yang pergi kepada orang belajar ilmu sihir untuk menanyakan sesuatu ataupun berhajat sesuatu kepada orang yang beramal dengan ilmu sihir, dia mengheretkan diri dia ke dalam kekufuran. Bahkan tukang sihir mesti dibunuh untuk melindungi masyarakat. Sehingga hukum Islam, di mana dalam kanun jenayah syar'iyah, orang yang beramal dengan ilmu sihir mesti dibunuh, sebab ilmu sihir ini berbahaya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu cara untuk melindungi diri daripada tukang sihir, di mana ada ayat yang boleh membentengi diri kita daripada ilmu sihir. Di antaranya dalam surah Al-Falaq ayat 4 tu. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ini daripada surah Al-Falaq. Mari kita baca satu surah lah. Kita baca satu surah. Dan di dalam surah Al-Falaq tu intipatinya wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ini adalah intipati kepada surah Al-Falaq. Jadi bagaimana di antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita nak tidur, baca Al-Fatihah dan kita iringi dengan Qul Huwallahu Ahad 3 kali, dan kita iringi dengan surah Al-Falaq sekali dan juga surah An-Nas sekali, dan ditiupkan di telapak tangan dan disapu kepada badan kita. Mudah-mudahan terhindarlah diri kita daripada sihir waktu kita tidur. Dan di antara surah yang dengan izin Allah dapat menghindarkan daripada sihir dan juga gangguan syaitan, dan suratul Baqarah, surah Al-Baqarah itu adalah merupakan pendinding daripada sihir dan juga kejahatan syaitan. Jadi kena biasa baca surah Al-Baqarah. Dan amalkanlah, ini adalah merupakan pendinding daripada sihir, di mana sihir itu adalah wujud, bermaksud sihir itu ada
wujud sebenarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah berkenaan dengan perlindungan diri kita daripada ilmu-ilmu sihir. Jadi amalkanlah. Kadang-kadang kita tak baca surah ini, kita lebih yakin kepada orang lain. Kita pergi jumpa Tok Bomo, minta perlindungan daripada Tok Bomo. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah turunkan ayat ini untuk kita beramal baca. Nak tidur tu baca surah Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, baca surah Al-Falaq sekali, baca surah An-Nas sekali, tiup di tangan kita. Mana tiup tu sampai habis kita punya tiupan dah. Habis. Bukan habis nyawa, habis tiup. Kalau habis nyawa tu matilah. Mana tiup. Lepas tu sapu di muka sampai kepada kaki kita. Kalau isteri kita dalam haid, kita lah baca dan tiupkan di tangan kita dan disapu kepada badan isteri kita. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mujarab, kita kena yakin ni ayat Al-Quran. Al-Quran tu syifa, sebagai penawar. Dan lebih-lebih lagi ayat ni memang khusus diturunkan untuk perkara ini, di mana ianya diturunkan sebab apa? Rasulullah SAW pernah kena sihir, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, surah ini, sebagai untuk mengubati sihir dan juga membentengi kita daripada sihir. Jadi maknanya orang yang dengki, orang yang suka bermusuhan ni, dia akan menggunakan sihir. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pernah disihir. Orang yang sebaik itu, tak ada manusia yang paling baik di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah juga disihir dengan sebab apa? Dengan sebab kedengkian permusuhan sahaja. Tidak mahu terima kebenaran, mereka menyihir Rasulullah SAW, sehingga Nabi pernah kena sihir. Cuma sebab Allah Subhanahu wa taala tu menjaga Nabi, kena juga sihir. Tetapi sihir itu tidaklah menyebabkan Nabi tu hilang ingatan dan sebagainya lah. Sebab hilang ingatan tu kan akan mencacatkan akan sifat Rasul. Rasul tu kan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kalau Nabi tu boleh jadi gila, bermakna mustahil lah. Sebab Nabi tidak akan jadi gila. Cuma sihir itu memberi kesan sedikit sebanyak, sehingga kadang-kadang masa kena sihir tu seolah-olah Nabi tu macam terlupa sesuatu. Jadi bacalah surah ini, jangan kita abaikan sekali-kali. Hanya mudah saja. Kebanyakan daripada kita memang hafal surah ini. Dan kadang-kadang kita sebutkan tadi, kita ni terabai daripada membaca Al-Quran yang ada mukjizat di dalamnya. Kita terabai, kita cari ilmu yang lain untuk mendindingi diri kita daripada makhluk seperti syaitan, daripada bahaya sihir, cari yang lain. Pergi jumpa bomoh dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang ikut pendapat bomoh, sedangkan Al-Quran tu memang jelas untuk kita amalkan. Bacalah. Jangan kita tidur dengan handphone. Kalau kita tidur dengan handphone, memang tak baca lah ini. Handphone, tengok handphone sampai kesudah. Tidur dengan handphone jatuh atas muka, baru sedar. Jadi bagaimana bila kita nak baca? Lepas tu kalau kita sakit, kita pun carilah bomo. Sedangkan baca surah ini, yang pertamanya satu huruf daripada Al-Quran, satu kebajikan. Satu kebajikan tu 10 pahala. Dan dia dijamin oleh Allah sendiri, dan dijamin oleh Rasulullah bagaimana ayat-ayat ini, surah-surah ini sebagai pelindung kita. Nak tidur tu baca, jangan tidur dengan Quran. Dan jangan tidur dengan dengan telefon, tidur Quran. Lepas tu tidur tu bagaimana? Tidur dengan la ilaha illallah. Tidur dengan la ilaha illallah. Sebab apa? Apabila kita tidur tu, kemungkinan kita ni boleh hidup ataupun tidak boleh hidup. Sama ada tidur itu adalah tidur yang terakhir kita, terus kita akan masuk ke liang lahat sana, atau boleh bangun. Jadi bagaimana nak tidur kita tu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia, akhir kalimah hidup dia la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk syurga. Jadi kalau kita kalam yang terakhirnya dengan tengok handphone, macam-macam tengoklah, macam-macam ada di handphone tu.
Jadi bagian bila masa kita nak baca la ilaha illallah? Bila masa? Kalau ada tahlil, baca la ilaha illallah. Tak ada tahlil, langsung tak baca. Sedangkan baca la ilaha illallah tu adalah afdal zikirnya la ilaha illallah. Jadi itulah amalannya. Sebelum tidur tu baca begitu. Kita ulang. Baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, baca Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, tiup di tangan, sapu di muka sampai kaki kita. Kalau isteri kita dalam keadaan tak boleh baca Quran, tolong baca di tangan kita, tiup tangan kita dan sapu kepada isteri kita. Lepas tu tidur dengan la ilaha illallah. Cuma kata kita tak pernah buat pada isteri kita, nak tiup-tiup ni risau dia. Ni apa pula dia tiup-tiup? Tiup apa ni? Kena cakap lah nak tiup kan? Tiup. Kalau kita biasa tiup saput okey lah. Tiba-tiba nak tiup buat benda tak biasa kita. Jadi kalau dah tak biasa tuan-tuan, ni jadi macam pelik lah. Benda pelik, jadi semua jadi pelik. Padahal dia adalah sunnah. Tapi apabila sunnah tu jarang kita buat ataupun tak pernah kita buat, dia akan jadi pelik. Ada pelik jadinya. Meniup buhul merupakan ciri khas tukang sihir dan merupakan salah satu cara yang paling popular di kalangan mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man nafasa fi 'uqdatin faqad sahara wa man sahara faqad asyrak." Rawi Tabarani, sesiapa yang meniup ikatan seperti dia benar-benar telah melakukan sihir, dan sesiapa yang melakukan sihir berarti dia benar-benar telah musyrik. Masuk di sini dia ikat, lepas tu dia baca mentera, ditiup kepada ikatan tu dan dijadikan sebagai tangkal. Ini adalah merupakan perkara yang salah satu daripada ciri orang yang beramal dengan ilmu sihir. Dia ambil satu-satu ikatan, biasanya benang-benang lah, warna-warna tertentu, dan dia simpul-simpulkan, dia ikat, dia baca-baca mentera. Mentera tu pun tak tahu apa menteranya, dia tiup, embus, di mana itulah dipanggil sebagai meniup buhul, meniup ikatan-ikatan. Kadang-kadang ikatan tu untuk kononnya mendinding diri daripada mudarat, dan juga kadang-kadang simpulan-simpulan itu untuk membinasakan orang. Dia ikat-ikat dengan satu-satu ikatan dan dia tiupkan, di mana orang yang dia tujukan itu kadang-kadang jadi macam lemas, rasa macam berenang, sentiasa rasa lemas, macam duduk dalam air yang tak boleh nak bernafas. Ini adalah perbuatan tukang-tukang sihir. Diikat dan juga umpama mengikat orang-orang yang dia nak memberi mudarat. Jadi kesemuanya adalah merupakan amalan sihir. Dia adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi perbuatan itu boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beramal. Khidmat atau bantuan tukang sihir yang mungkin dimanfaatkan untuk pengubatan atau mencari jalan penyelesaian dari suatu dilema adalah haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahanna aw tukahhina lahu aw sahara aw suhira lahu." Rawahu Al-Bazzar. Ini mikrofon ini tertutup. Saya baca ulang. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukahhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Lahul Bazzar. Ia bermaksud, tidaklah sebahagian dari kami orang yang menganggap sial dengan pertanda alam atau menanyakan pertanda alam, mempraktikkan perbomohan atau menggunakan khidmatnya, menggunakan ilmu sihir atau disihirkan untuknya. Jadi bagaimana, apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Nabi tidak mengaku seseorang tu daripada kalangan Nabi lah, daripada kalangan umatnya. Laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Nabi kata, siapa orang yang diantaranya dia mempelajari ilmu bomoh, dan orang yang pergi bertanya kepada bomoh. Maksud bomoh di sini orang yang mengamalkan ilmu-ilmu berkenaan dengan sihir. Bomoh ni
Ada dua maksud di sini. Bomoh yang beramal dengan ilmu yang syirik, bacaan-bacaan yang seru kepada syaitan jin, itu adalah yang syirik. Ada juga bomoh yang menggunakan ayat Al-Quran, doa, itu pun bomoh juga dalam masyarakat Melayu kita. Yang tidak bolehnya bomoh yang membaca bacaan mentera-mentera yang menyeru makhluk-makhluk yang gaib, ataupun bacaan-bacaan yang menuju kepada syirik. Ini adalah merupakan aktiviti perbomohan yang syirik. Sesiapa yang pergi kepada bomoh yang beramal sebegitu, di mana laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Maknanya orang tu Nabi tidak mengaku dia sebagai umat Nabi. Jadi bahaya. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man ata 'arrafan aw sahiran aw kahinan yu'minu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Yang bermaksud sesiapa yang datang kepada tukang ramal, tukang sihir atau bomoh, lalu dia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dikatakannya, dia benar-benar telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini pula yang dimaksudkan dengan amalan-amalan yang menunjukkan kepada syirik kepada Allah, ataupun termasuk dalam amalan sihir ini, yakni tukang-tukang ramal, orang yang tenung nasib, dan juga tukang-tukang sihir atau bomoh, di mana orang yang datang kepada mereka ini sesungguhnya dia mengingkari, menafikan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi, yakni Al-Quran. Sesiapa yang datang kepada tukang ramal, orang yang menenun nasib, orang yang meramalkan nasib seseorang, ataupun pergi kepada tukang sihir atau bomoh-bomoh yang beramal dengan ilmu sihir, di mana orang yang macam ni, di mana Nabi kata dia menafikan atau mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran. Jadi orang macam tu dinafikan tentang keimanan dia kepada Al-Quran. Bahaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahim." Rawahu Ibnu Hibban. Yang bermaksud tidaklah akan masuk syurga orang yang mengamalkan secara berterusan minuman keras, orang yang percaya kepada ilmu sihir, dan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Tiga golongan ini tidak akan masuk syurga. La yadkhul jannah. Siapa? Yang pertamanya orang yang mabuk ataupun orang yang suka kepada minuman keras, orang yang suka mengambil barang-barang yang menghilangkan ingatan sampai dia diketagih, termasuk minuman keras dan seumpamanya lah, termasuk apa bentuk isapan sekalipun, yang dia ketagih dengan benda itu, dia tidak akan masuk syurga. Jadi kalau siapa yang terlibat dalam perkara itu adalah bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubat dia. Yang kedua ni, orang yang tidak akan masuk syurga, orang yang percaya kepada ilmu sihir. Dia percaya kepada ilmu sihir, termasuk ilmu sihir ni seperti itu tadilah, yakni tenung nasib, tengok bintang atau meramal dengan bintang, ataupun tengok kepada tiupan angin dan sebagainya. Itu adalah merupakan ramalan. Itu termasuk ilmu sihir. Ataupun baca mentera-mentera sihir, ataupun bertapa di mana-mana cari ilmu sihir, di mana kesemua itu orang itu tidak akan masuk syurga sebab syirik kepada Allah. Yang ketiganya tidak akan masuk syurga juga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan keluarga. Sesiapa yang memutuskan hubungan keluarga ni, dia tidak akan masuk syurga. Memutuskan hubungan keluarga ni makna apa masuk keluarga di sini? Yakni yang pertamanya keluarga yang mahram, tak boleh nikah. Yang keduanya keluarga yang bukan mahram. Bukan mahram tu sepupu, bukan mahram lah, boleh nikah. Ataupun yang ke bawah lagi boleh nikah juga. Maksud mahram ni mana orang yang keluarga kita. Ataupun tidak mahram masuk di sini, yakni keluarga yang boleh nikah. Mana keluarga? Sesiapa yang memutuskan hubungan keluarga, memutuskan rahim, orang ini tidak akan masuk syurga. Cara bagaimana boleh terputus keluarga ni? Di antaranya menyakiti orang itu. Sama ada dengan cakap kita,
Sama ada kita ambil hak dia, harta benda dia, tidak menafikan hak dia sebagai waris umpamanya, ataupun memukul dia, menyakitkan dia, menyebabkan terputus hubungan keluarga. Yang keduanya dengan sebab apa? Dengan sebab tidak menziarahi. Boleh juga putus hubungan tidak ziarah. Kita pilih-pilih nak ziarah. Contohnya ada adik-beradik yang kaya, hanya yang kaya tu kita pergi. Yang miskin kita tak pergi, sehingga adik-beradik yang tidak kita kunjungi dia tu kecil hati, di mana memutuskan hubungan persaudaraan. Ini masukkan sebagai qati'ur rahim, memutuskan hubungan rahim, silaturrahim. Kadang-kadang kita salah faham silaturrahim itu apa? Silaturrahim itu maknanya memutuskan hubungan keluarga. Kalau jiran yang bukan keluarga tu bukan rahim itu. Kadang-kadang kita salah, kita kata kita ni memang selalu menghubungkan silaturrahim, kawan-kawan pejabat kita, kawan-kawan kita kerja di college dulu, kita belajar di college, kawan-kawan itu bukan rahim. Bukan bermaksud kita suruh boleh bergaduh, bukan. Tapi kalau menyambungkan tu tak sama yang menyambung kekeluargaan. Kadang-kadang ada orang yang dia lebihkan kawan dia daripada keluarga dia, dia lebihkan kawan kerja dia lebihkan kawan college dia, sehingga dia meminggirkan akan keluarga dia. Ni orang yang memutuskan qati'ur rahim, memutuskan rahim. Orang yang macam ni tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kena jaga hubungan kekeluargaan kita ni. Kalau ada keluarga yang susah, hendaklah kita beri bantuan. Kadang-kadang ada orang yang dia dengan kawan dia, masya-Allah, dia boleh beri hutang, tak bayar pun tak apalah. Kita kan dah lama kenal, bukan siapa-siapa kita ni, kawan-kawan. Tapi kalau dengan keluarga kedekut, berkira. Sedangkan keluarga tu susah. Anak yatim kadang-kadang abang yang meninggal tinggal anaknya, dan anak tu anak yang yatim, dia tak sara. Itu adalah merupakan perbuatan memutuskan silaturrahim, berdosa. Kadang-kadang terbalik kita ni. Kita ni anggap kita ni menghubungkan silaturrahim, raya kita berziarah, kita pergi ziarah rumah kawan sana, rumah kawan sini 30 hari lah rumah kawan-kawan. Yang keluarga kita tidak ziarah. Maknanya kita ni termasuk dalam orang yang memutuskan rahim. Orang dah tak kenal kita. Kita balik ke kampung ni, tak kenal dah kita. Adik-beradik mak kita, keluarga mak kita dah tak kenal. Siapa anak siapa ya? Dah tak kenal. Balik sebab apa? Nak jemput kenduri kahwin. Jadi bagaimana tuan-tuan? Jangan kita termasuk dalam kumpulan yang Rasulullah menyebut qati'ur rahim, memutuskan hubungan keluarga. Keharaman ini berlaku bukan hanya terhad kepada tukang sihir sahaja, tetapi juga merangkumi orang yang meyakini, mengusulkan dan mempercayai apa yang dicakapkannya. Keharaman ini sendiri akan semakin berat dosanya jika sihir ini digunakan untuk sesuatu yang jahat, seperti memisahkan suami isteri, menyakiti orang ataupun lain-lainnya. Sesiapa yang beramal ilmu sihir memang dosalah. Sesiapa yang mempercayai orang beramal dengan sihir pun dosa. Dan di antara dosa sihir itu memang dosa lah. Dan di antara beratnya dosa sihir ni, yakni seseorang yang menghantarkan sihirnya sehingga suami isteri berpisah. 2 kali dosa. Satu, beramal dengan sihir. Yang kedua, memisahkan hubungan suami isteri itu. 2 kali dosa. Tengok tajuk yang baru, azimat. Azimat atau petangkal. Ini satu juga daripada amalan setengah orang Melayu kita lah, azimat atau petangkal. Dan tidak kurang jugalah orang Arab jahiliah pun ini juga amalan dia. Masih berkaitan dengan ilmu sihir, ialah menggunakan azimat sebagai sesuatu yang diyakini boleh menangkal dan melindungi seorang daripada penyakit. Kenapa memakai tangkal azimat? Kenapa ikat dengan sesuatu di badan kita, di lengan, di pinggang dan sebagainya? Sebab apa? Orang yang memakainya merasa, meyakini yang apa yang diikat tu boleh memberi mudarat dan juga boleh memberi manfaat. Maknanya kalau dipakai benda tu boleh menolak akan mudarat. Dia yakin kepada benda itu. Ini adalah merupakan sebahagian daripada perbuatan ilmu sihir. Dengan memanfaatkan kebodohan dan kelemahan iman, seringkali orang masih lagi membuat rajah, azimat, jampi-jampi dan mentera. Mereka yakin bahawa semua itu dapat melindunginya
dan memberikan manfaat kepadanya. Ini adalah merupakan sebahagian daripada amalan sihir. Contohnya buat gambar rajah wafak yang tertentu dan meyakini gambar rajah tu boleh memberi mudarat dan juga boleh memberi manfaat. Gantung di rumah tangkal-tangkal ni ataupun dapat lukisan-lukisan ni gantung buat frame di rumah. Kalau kita tanya kenapa, ini adalah untuk menolak mudarat. Ini adalah merupakan sebahagian daripada ilmu sihir. Jangan kita ada benda macam ni di rumah kita. Kan biasa perasan tak kalau kita pergi setengah-setengah kedai, yakni mereka letakkan gambar-gambar macam ni. Ada dia punya wafak ni. Ni jangan masuk kedai tu beramal dengan ilmu sihir. Kan biasa perasan tak kalau kedai Cina, Allah, dalam kedai Cina biasa ada lah benda macam ni. Yang ada dia punya wafak tulisan-tulisan begitu. Dan ada juga setengah kedai Melayu, ada juga. Jangan kita nak masuk kedai sebab mereka beramal dengan ilmu sihir. Rajah tu masuk wafak yang ada bentuk gambar rajah, kadang-kadang ada huruf-huruf ni. Ataupun azimat-azimat atau jampi-jampi dan mentera, ini adalah merupakan sebahagian daripada ilmu sihir. Di mana kerosakannya? Di mana kerosakan dengan tangkal ni, dengan jampi mentera? Mereka yakin bahawa semua itu dapat melindunginya dan memberi manfaat kepadanya. Dengan yakin kepada makhluk itulah menyebabkan rosak akidah kita. Yakin kepada makhluk, kita sebutkan tadi syirik itu bagaimana? Menuhankan makhluk. Apa maksud menuhankan makhluk? Kita yakin makhluk tu memiliki kuasa seperti Tuhan. Apa kuasa Allah? Memberi mudarat dan juga memberi manfaat. Dan sesiapa yang meyakini makhluk boleh memberi mudarat dan manfaat secara hakikatnya, di mana ia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang yang letak gambar rajah di rumah dia atau di kedai dia, apa maksud dia? Apa tujuan dia? Dia yakin gambar rajah tu boleh menolak mudarat dengan sendirinya, di mana perbuatan itu adalah syirik kepada Allah. Itu maksudnya menuhankan makhluk. Jadi bahaya. Ini bahaya. Jangan sekali-kali benda ni tuan-tuan. Rugi je, habis amalan-amalan kita jadi syirik semua. Sembahyang kita, puasa kita, haji kita habis. Hancur, musnah macam tu saja. Tu Nabi kata, bagaimana membinasakan? Al-mubiqat, yakni yang membinasakan. Islam sendiri telah menawarkan suatu bentuk perlindungan sesuai dengan syariat dan sekaligus menentang mereka yang mencuba meninggalkan cara ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam mendatangkan satu perlindungan, menawarkan satu package yang banyak daripada Al-Quran tu bagaimana untuk sebagai perlindungan. Sehingga Rasulullah SAW ada menyebut, tadawaw fa innal ladzi khalaqad dawa. Berubatlah kalian kerana sesungguhnya zat yang menciptakan penyakit juga menciptakan ubatnya. Berubat, Nabi suruh berubat. Walaupun sebegitu, akidah kita kepada ubat ini sebagai sababiyah, sebagai usaha. Kita pergi klinik sebab apa? Nabi suruh berubat. Nabi kata apa? Tadawaw, berubatlah kamu semua. Fa innal ladzi khalaqad dawa.
Di mana dalam hadis ini Rasulullah menyebut tadawaw, yakni Nabi suruh berubat. Fa innal ladzi khalaqad dawa. Berubahlah kalian kerana sesungguhnya zat yang menciptakan penyakit juga menciptakan ubatnya. Nabi SAW suruh berubat, di mana Allah menciptakan penyakit dan Allah juga yang berkuasa mencipta ubatnya, cari ubat. Dan walaupun sebegitu, keyakinan kita ni ubat tu bukan secara hakiki yang menyembuhkan penyakit. Sebab dalam hadis ini juga Nabi sebut yang menciptakan penyakit, Allah yang menciptakan penyakit dan Allah menciptakan ubat. Yang memberi penyembuhan adalah Allah. Mana ubat tu adalah sababiah, sabab berlaku. Nah, ini kita nak faham, kadang-kadang boleh jadi rosak juga akidah. Kalau orang tanya kita macam mana Haji sekarang, dah sihat dah, saya makan ubat tu pasti sihat, rosaklah akidah kita. Maknanya ubat itu tidak menyembuhkan secara hakikat. Yang menyembuhkan adalah Allah, cuma sebagai berubat saja, sebagai usaha kita, sababiah. Dia ada dua kaedah, dua perkara, hakikat dan juga sabab. Hakikiah ni maknanya yang benar-benar tu daripada Allah, yang sababiah tu sebagai usaha. Dan kita nak faham yang tu. Dan lebih cantik kata alhamdulillah saya sihat dah makan ubat tu, cantiklah. Maknanya dah kita rujuk kepada Allah, yang sebenarnya syukurnya kepada Allah yang menciptakan penyakit dan memberi kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kena jaga sangat-sangat akidah kita ni. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syaratati mihjamin aw syarbati min asalin aw ladhi'atun bin nar." Muttafaqun alaih. Jika di dalam ubat kalian ada kebaikan, maka ianya ada dalam tiga aspek ini: meminum madu, berbekam dan dibakar dengan api. Nabi SAW kata, kalaulah ubat kamu tu ada kebaikan, di antara ubat-ubatnya lah yang kita boleh berubatnya, yakni meminum madu, berbekam dan juga dibakar dengan api. Dibakar dengan api ini pernah dilakukan zaman Rasulullah dulu lah. Orang yang kena penyakit ni, dia ambil besi, dipanaskan, diletak kepada penyakit itu. Kalau zaman sekarang ni teknologi itu mungkin lebih selamat lagi lah. Dengan kemasan dan bentuk yang berbeza, tiga aspek tersebut sebenarnya merupakan dasar bagi pengubatan kesihatan moden, iaitu pengubatan dengan memakan zat penambah energi, tenaga, operasi dan terapi dengan energi elektrik. Manakala penggunaan azimat ianya malah akan bercanggah dengan tauhid dan keyakinan manusia. Maknanya tiga perkara ini adalah asas yang disebut oleh Rasulullah SAW dan dikembangkan di dalam dunia moden sekarang ni. Yang ni ubat, kadang-kadang makanan-makanan tu adalah ubat-ubatan, kita panggil sebagai suplemen, sebagai penambah tenaga, ataupun ubat-ubatan tu boleh melegakan penyakit. Dan juga kadang-kadang berlakunya operation, dan juga dengan sebab menggunakan listrik. Kan ada juga kita kadang-kadang kita buat terapi dengan alat-alat elektrik, sebagaimana pernah dilakukan pada zaman dahulu menggunakan api. Masuk api di sini, dibakar dengan besi dan juga diletakkan kepada tempat yang sakit. Jadi kalau sekarang ni alat-alat yang lebih selamat lah. Jangan pula kita pergi ambil besi pula, panaskan letak pula. Kena tanya doktor lah, kita bukan bidang. Kalau zaman dulu mereka mahir dalam bidang itu. Dan zaman kita sekarang tanya doktor. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya ada 10 orang yang datang kepada Rasulullah, di mana beliau membai'ah 9 orang dan membiarkan yang lain satu. Mereka bertanya apa yang terjadi dengannya. Rasulullah menjawab, di lengannya ada azimat. Orang itu pun melepaskan azimatnya dan Rasulullah pun membai'ahnya. Beliau bersabda, man 'allaqa faqad asyrak.
Yang bermaksud siapa yang menggantungkan azimat, maka dia benar-benar mempersekutukan Allah. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, zaman Nabi dulu SAW ada orang yang datang berbai'ah, nak bai'ah masuk Islam, bai'ah. Yang ni tunjuk tak setia lah kepada Nabi, bai'ah, sumpah tak setia kepada Nabi. Ada 10 orang. Dalam 10 orang tu 9 tu Nabi berbai'ah dengannya, tapi seorang tu Nabi tidak nak berbai'ah. Di mana Nabi tengok di lengannya ada azimat. Nabi kata, man allaqa faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan azimat, maka dia benar-benar mensekutukan Allah. Jadi orang tu buang sehingga Rasulullah pun membai'ahkannya. Pernah cerita, saya memandikan satu jenazah. Di perutnya ada tangkal azimat, diikat, lepas tu dicantumkan dengan timah. Jadi saya potong lah, buang lah. Jadi saya potong tu tidak memberi kesan apa-apa. Keyakinan dia kepada tangkal itu bermasalah kepada dia. Saya potong tu sebagai tugas saya, amanah untuk membuang kekufuran ataupun maksiat. Saya potong, saya memang mandikan mayatnya. Tengok, na'udzubillah, elok ikat di pinggang orang tua lah. Dia cantum dengan timah dia, tangkal, lepas tu saya buang. Jadi bermakna orang tu macam mana dia dengan Allah lah. Kita moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi bahaya. Jadi cukup berbahaya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang mensyirikkannya, dan Allah Taala akan ampunkan dosa selain daripada itu. Selagi orang tu, kalau orang tu mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dia tidak bertaubat kepada Allah, Allah Taala tak akan maafkan dia. Itu jelas dalam ayat itu. Kalau dosa yang lain, Allah Taala masih lagi memberi rahmat, sebab syirik ni musuh kepada Allah. Syirik tu musuh kepada iman. Jadi kita kena jaga. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.